Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irshaduddin Hasrom dan Sarofiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Pelaksanaan pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum akan mula dilaksanakan pada 1 November ini. Pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum akan meningkatkan lagi keberkesanan pembelajaran. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perintah supaya lantikan Yang Mulia Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau sebagai Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri diberhentikan dengan serta-merta. Berikutan dengan itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sukacita melantik Yang Mulia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Pengarah Urusan Syarikat Minyak Shell Brunei Sendirian Berhad menjadi Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, iaitu bagi menggantikan Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya sukacita melantik Yang Mulia Dayang Hajah Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Brunei LNG menjadi Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Tarikh penamatan dan pelantikan individu-individu berkenaan berkuat kuasa mulai hari Selasa 24 hari bulan Oktober 2023. Pada menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-39 bagi tahun 1444 2023, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan mengumumkan pelaksanaan pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum. Pengintegrasian ataupun penyerapan mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum akan mula dilaksanakan pada 1 November ini. Perkara tersebut dinyatakan oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Trust di Kementerian Pendidikan pada sidang media petang tadi. Melalui pengintegrasian ini, mata-mata pelajaran yang lazimnya diajarkan di sekolah-sekolah agama akan diserapkan ke dalam kurikulum pendidikan umum di sekolah-sekolah rendah kerajaan dan swasta, termasuklah sekolah-sekolah antarabangsa. Pengintegrasian ini hanya akan melibatkan pelajar-pelajar yang sedang menuntut di peringkat pra sehingga darjah 3 agama
Dalam hal ini, pelajar-pelajar ini akan mengikuti pendidikan agama mereka di sekolah rendah masing-masing. Manakala pelajar-pelajar yang menuntut dalam darjah 4 hingga darjah 6 agama masih meneruskan pembelajaran di sekolah-sekolah agama seperti lazimnya. Berikutan ini, waktu persekolahan untuk sekolah-sekolah yang terlibat bagi pelajar-pelajar yang dimaksudkan akan diubah dan diselaraskan masanya bermula jam 7.30 pagi hingga 12.30 hari dan jam 1.30 petang hingga 3 petang. Mata pelajaran agama yang diintegrasikan ke dalam jadual pendidikan umum akan diajarkan selama 1 jam, iaitu 2 waktu atau period sehari. Pakaian seragam sekolah juga akan diselaraskan di mana pelajar-pelajar hanya memakai satu seragam sekolah sahaja, iaitu pakaian seragam di sekolah rendah kerajaan dan swasta serta sekolah antarabangsa masing-masing. Sidang media juga menyentuh tujuan pengintegrasian tersebut. Antara tujuan pengintegrasian ini adalah untuk menjaga kesejahteraan pelajar dengan mengurangkan beban kerja pelajar dan mengurangkan masa berada di sekolah yang akan meningkatkan lagi keseimbangan hidup, work-life balance dan kesihatan mental health para pelajar. Selain itu, perubahan ini juga diharap akan meningkatkan lagi efisiensi pembelajaran di mana waktu persekolahan yang berkurang akan memberi ruang kepada guru dan para pelajar untuk memberi tumpuan kepada pembelajaran yang lebih berkualiti. Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para guru, pemimpin-pemimpin sekolah di sekolah-sekolah rendah kerajaan dan swasta, sekolah-sekolah antarabangsa dan sekolah-sekolah agama serta kefahaman dan kerjasama dari pihak ibu bapa semasa pelaksanaan pengintegrasian ini. Kita berharap dengan sokongan padu daripada semua pihak yang berkepentingan serta dengan bertawakal kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat melaksanakan pengintegrasian ini dengan lancar dan jayanya demi kesejahteraan anak-anak kita ni semua. Forum Kepimpinan Wanita menekankan kepentingan kesaksamaan jantina. Perincian mengenainya selepas ini. Pada sidang media yang sama, beberapa perkara dibangkitkan. Setiausaha Tetap Pendidikan Teras di Kementerian Pendidikan menggariskan beberapa perbezaan antara pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum dengan sistem pendidikan bersepadu yang pernah dilaksanakan dahulu. Menurutnya, pengintegrasian tersebut akan mengurangkan waktu kanak-kanak berada di sekolah iaitu dari 7 jam ke 6 jam. Pentadbiran dan pengurusan guru-guru agama masih kekal berada di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama. Mengenai kurikulum, ia akan disesuaikan dengan umur dan peringkat pelajar. Juga dijelaskan, pengintegrasian tersebut tetap mencapai matlamat hasil bagi pendidikan agama bagi pelajar di persekolahan agama. Menurutnya lagi, guru-guru yang akan mengajar agama masih lagi guru-guru yang sedia ada dan diperbantukan dan ditauliahkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama. Kualiti akan tetap dicapai memandangkan guru dan kurikulum masih lagi di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama. Mengenai peperiksaan akhir persekolahan agama tahun ini, Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama menjelaskan pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum tidak akan menjejaskan peperiksaan akhir tahun ini
kerana peperiksaan akan selesai pada hujung bulan ini. Dengan pengintegrasian itu, jelasnya mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum menjadi sebahagian daripada sistem pendidikan negara SPN 21. Pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum adalah untuk menjaga kesejahteraan pelajar dengan mengurangkan beban kerja pelajar dan mengurangkan masa berada di sekolah yang akan meningkatkan lagi keseimbangan hidup dan kesihatan mental para pelajar. Mesyuarat Lembaga Rangkaian Universiti Teknologi Asia kali ke-11 ATUNet yang diadakan di samping acara UTB Science, Technology and Engineering STE Connect 2023 berlangsung di salah sebuah hotel di Gadong. Hadir Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Mesyuarat merupakan komitmen dan dedikasi ahli institusi untuk berkolaborasi dan saling menyokong dalam memajukan pendidikan dan penyelidikan teknologi. Juga diadakan penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara UTB dan 6 ahli institusi ATUNet. Bagi memperkasa kepimpinan wanita dan menggalakkan kesaksamaan jantina dalam industri sains, teknologi dan kejuruteraan, Universiti Teknologi Brunei UTB mengadakan Forum Kepimpinan Wanita. Forum sempena acara UTB Science, Technology and Engineering STE Connect 2023 itu dirasmikan pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Forum terdiri daripada 3 sesi yang melibatkan perbincangan panel. Terdahulu diadakan ucap tama daripada Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB dan Profesor Datuk Jurutera Teknologis Dr. Siti Hamisah binti Tafsir, Naib Chancellor Universiti UCSI Malaysia. Pada sebelah petang, forum membincangkan perubahan lanskap sosio-kebudayaan, memperkembang kemahiran wanita dalam sains, teknologi kejuruteraan dan matematik serta meneroka keseimbangan hidup dan kerja. Antara ahli panel termasuk Yang Berhormat Hajah Rosmawati binti Haji Abdul Muhmin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Forum antara lain menekankan kepentingan kesaksamaan jantina dan menggalakkan kemajuan wanita dalam kepimpinan. Bengkel Kecerdasan Pengkomputeran Terapan dalam Sistem Maklumat kali ke-6 ACIIS 2023 diadakan sempena acara UTB STE Connect 2023.
Lebih 30 kertas dibentangkan oleh dua profesor jemputan masing-masing daripada Institut Teknologi Singapura dan USTC China dengan tajuk Computational Intelligence for Speech and Audio with Google Colab. Bengkel meliputi asas pemprosesan pertuturan berasaskan kecerdasan buatan AI di alam nyata. Bengkel dikendalikan oleh Sekolah Pengkomputeran dan Informatik SCI. Sementara itu, 4 persidangan di samping UTB STE Connect 2023 diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Persidangan antarabangsa mengenai kejuruteraan dan teknologi Brunei BISET 2023 antara lain memfokuskan kepada kejuruteraan dan teknologi bagi dunia bersih dan hijau. Sementara itu, Sekolah Perdagangan UTB mengadakan persidangan antarabangsa mengenai perniagaan, pengurusan dan sistem maklumat kedua ICBM IS 2023. Mesyuarat antaranya mengongsikan peranan perakaunan dalam perniagaan bagi mencapai matlamat pembangunan mampan. Manakala semasa persidangan antarabangsa mengenai agroteknologi, minuman dan makanan ICABF 2023 mengetengahkan 11 kertas kerja oleh para profesor dari beberapa buah universiti serantau. Persidangan antarabangsa mengenai inovasi dan keusahawanan dalam bidang pengkomputeran, kejuruteraan dan pendidikan sains ATU Net Invent pula diisikan dengan beberapa kertas kerja yang antaranya bertajuk Sinergi Universiti dan Industri melalui Ciptaan Rintis. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Pemikiran positif dan menjaga hati dengan sentiasa melafazkan zikrullah antara yang disentuh semasa tazkirah khas Mental Sejahtera Kunci Kejayaan Generasi Hebat sempena Jeriwara Kesejahteraan Mental 2023 dianjurkan oleh Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB dan Kementerian Kesihatan dengan sokongan Kolej Pengajian Siswaza Antarabangsa KIGS. Jeriwara diadakan di KIGS. Jeriwara dirasmikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Antara pengisian jeriwara termasuk pameran kesihatan mental menurut perspektif Islam, sesi kongsi sama dan perkhidmatan kesihatan mental yang tersedia di Kementerian Kesihatan. Usaha memberigakan pengukuhan maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran diteruskan lagi dengan sesi taklimat di daerah Temburong. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Taklimat merupakan anjuran unit murakib Kementerian Hal Ehwal Ugama di bawah projek pengukuhan maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran negara Brunei Darussalam. Seorang warga negara asing ditahan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan di bawah peraturan imigresen.
Penahanan dibuat semasa operasi sakat yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Daerah Blyth di sebuah kedai menjual barang elektrik di Jalan Sungai Pandan. Bagi sebarang maklumat berhubung kesalahan imigresen, hubungi talian 873-4888 atau 875-3888 bagi Bandar Seri Begawan dan 898-4111 bagi daerah Blyth.